Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Selain daripada mikroorganisma berfaedah yang kita dah belajar sebelum ni, wujud juga mikroorganisma berbahaya yang dikenali sebagai patogen. Apakah itu patogen? Itu mikroorganisma berbahaya yang boleh menyebabkan penyakit. Jadi bolehkah kita nak mencegah diri daripada jangkitan patogen ni? Jadi kita tengoklah rajah ni, rajah gambar foto 1.9. Penggunaan antiseptik seperti alkohol disapu pada kulit kita sebelum disuntik. Tujuannya untuk apa? Okay, untuk membersihkan kulit kita daripada mikroorganisma. Jadi dia dapat membunuh mikroorganisma. Okay, teknik aseptik. Apakah itu teknik aseptik? Dia ialah prosedur kesihatan yang dijalankan untuk menghalang jangkitan patogen ataupun menyingkirkan patogen sedia ada. Oleh yang demikian, teknik aseptik ini adalah bertepatan dengan ungkapan mencegah lebih baik daripada merawat. Jadi maksudnya, kita nak mencegah orang yang belum dijangkiti patogen itu adalah lebih baik daripada kita nak merawat orang yang telah dijangkiti. Okay, kat bawah ni, rajah 1.35 ada 5 teknik aseptik. Yang pertama ialah pensterilan, yang kedua pendidihan, yang ketiga penggunaan antiseptik, yang keempat, penggunaan disinfektan dan yang kelima, penggunaan sinaran. Okay, kita tengok kaedah yang pertama. Teknik yang pertama iaitu teknik pensterilan. Okay, ada 5 kaedah dalam teknik pensterilan ni. Yang pertama ialah menggunakan haba. Contohnya menggunakan autoclave. Jadi objek dipanaskan untuk membunuh mikroorganisma. Yang kedua ialah bahan kimia seperti sabun. Yang ketiga menggunakan sinaran seperti sinar ultra ungu. Yang keempat menggunakan tekanan tinggi seperti periuk tekanan. Yang kelima menggunakan penapis seperti penapis mikron. Okey, kaedah pensterilan bergantung pada jenis mikroorganisma yang akan dimusnahkan atau disingkirkan. Contohnya, suhu di dalam autoclave yang melebihi 130 darjah Celsius dapat membunuh mikroorganisma dan sporanya. Bukan sahaja bakteria yang mati tetapi sporanya sekali mati. Okay, spora ni ialah struktur pembiakan dia lah. Spora ni boleh tahan lama. Tapi kalau kita tak bunuh sporanya, maka dia akan membiak lagi. Bila keadaan sesuai, dia akan membiak. Okay, kemudian penapis mikron ni pula digunakan untuk menapis zarah-zarah seni dan mikroorganisma yang saiznya di antara 0.1 mikrometer hingga 10 mikrometer daripada air atau cair. Jadi penapis mikron ni lubangnya sangat kecil. Okay, sangat kecil. Jadi sebab tu dia boleh menapis zarah-zarah seni. Okay, 0.1 mikrometer. Mikrometer ni 1 mikrometer bersamaan dengan 1/1000 milimeter. Jadi sangat kecil. Jadi kalau kita guna penapis air kuih atau kuku tu, dia menggunakan penapis mikron. Okay, kemudian pendidihan. Pendidihan iaitu air pada suhu 100 darjah Celsius, ni takat didih air, digunakan untuk membunuh mikroorganisma pada objek kegunaan harian seperti botol susu, jarum suntikan ataupun peralatan doktor gigi. Tapi pada suhu 100 darjah Celsius ini, hanya mikroorganisma saja yang mati. Dan dia punya sporanya masih lagi boleh hidup dan dia boleh tahan lama dan dia boleh membiak. Okay, yang seterusnya ialah teknik aseptik antiseptik. Okay, antiseptik ni merupakan bahan kimia yang dapat disapukan pada permukaan kulit manusia atau luka untuk mencegah jangkitan patogen. Jadi kita tak nak kita punya luka kita tu dijangkiti oleh patogen. Nanti kalau dia masuk dalam badan kita, jadi dia akan menyebabkan lebih teruk, kesannya lebih teruk. Okay, kat sini ada 3 contoh. Yang pertama ubat kuning, povidone ataupun alkohol isopropil. Alkohol ni yang disapukan pada kulit sebelum disuntik. Ataupun dia boleh juga disapu pada luka-luka kecil atau luka-luka kesan kebakaran. Okay, antiseptik ni ada yang dapat membunuh mikroorganisma, ada yang hanya menyekat atau menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Maksudnya, dia tak mati, dia tidak lagi terbunuh, dia hanya tidak dapat tumbuh dengan baik. Jadi, dia punya pertumbuhannya terencat. Kemudian, alkohol isopropil ini dapat digunakan sebagai antiseptik dan juga ejen pensterilan. Okay, alkohol isopropil 70%. Okay, seterusnya disinfektan. Okay, kita selalu nampak ni gambar botol
Clorox ataupun pencuci lantai kat rumah kita tu. Itu ialah contoh disinfektan. Ia merupakan bahan kimia yang digunakan pada benda bukan hidup. Okay, seperti cadar, tandas dan kolam renang. Dia fungsinya sama, iaitu untuk membunuh mikroorganisma terutamanya patogen. Okay, disinfektan ni tak sesuai digunakan pada kulit atau luka. Jadi kalau kita luka, jangan pula kita letak Clorox. Sebab apa? Sebab dia boleh memusnahkan kita punya tisu-tisu badan kita. Jadinya, bukannya luka jadi baik, jadi rosak kulit kita. Okay, contoh disinfektan yang lazim digunakan dalam kehidupan harian ialah bahan peluntur, hidrogen peroksida dan juga cecair klorin. Kalau dalam air paip, ada klorin. Kenapa ada klorin? Klorin itu fungsinya untuk membunuh mikroorganisma. Ataupun dalam kolam renang. Kalau nak cuci kolam renang, dia letak klorin. Sama jugalah untuk membunuh mikroorganisma yang terdapat dalam kolam renang. Okay, kemudian yang seterusnya, teknik aseptik yang seterusnya ialah sinaran. Okay, sinaran mengayon. Okay, contoh sinaran mengayon ialah sinar ultraviolet, sinar X dan juga sinar gamma. Okay, dapat digunakan untuk membunuh mikroorganisma. Okay, sinaran ini dia boleh menembusi ke dalam sel mikroorganisma dan memusnahkannya. Okay, sebagai contoh, sinar ultraviolet digunakan untuk membunuh mikroorganisma di dalam bilik bedah. Okay, sinar gamma juga digunakan untuk mensterilkan alatan pembedahan. Okay, kemudian antibiotik. Apakah itu antibiotik? Kita biasa kalau pergi klinik orang sakit, kadang doktor bagi antibiotik. Jadi itu untuk apa? Untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria. Okay, bakteria. Jadi antibiotik ini tidak berkesan terhadap jangkitan virus seperti demam biasa, sesama dan batuk. Jadi antibiotik ini tak boleh bunuh virus. Okay, dia hanya boleh membunuh bakteria. Jadi kita tengok pula apakah kerintangan antibiotik. Jadi berlaku apabila antibiotik hilang keupayaan untuk membunuh bakteria. Macam mana pula antibiotik ni boleh hilang keupayaan untuk membunuh bakteria? Jadi kita tengok kejap lagi. Jadi oleh itu antibiotik tidak lagi berkesan untuk merawat jangkitan bakteria. Jadi bila berlakunya kerintangan antibiotik ni, antibiotik hilang upaya untuk membunuh bakteria dan antibiotik tu tidak lagi berkesan untuk merawat jangkitan bakteria tersebut. Okay, apa yang menyebabkan berlakunya kerintangan antibiotik ni? Iaitu penggunaan antibiotik yang berlebihan. Kalau berlebihan, nanti badan kita ni akan menghasilkan, kalau kita sakit, badan kita ni akan menghasilkan antibodi untuk melawan penyakit. Tapi kalau kita makan antibiotik yang berlebihan, dia akan menyebabkan daya tahan badan kita tu menjadi pasif. Okay, dia dah kurang daya tahan badan kita. Okay, kemudian yang kedua ialah penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Contohnya, merawat jangkitan yang disebabkan oleh virus seperti sakit tekak, demam, sesama dan batuk biasa dengan antibiotik. Kalau demam sesama ni disebabkan oleh virus. Tapi kalau kita ambil antibiotik, jadi dia sebenarnya tak perlu pun sebabnya dia tak boleh membunuh virus. Antibiotik tu tak boleh membunuh virus. Sedangkan selsema tu, macam mana boleh berlakunya selsema disebabkan oleh jangkitan virus. Jadi tidak tepatlah, tidak sesuai penggunaan antibiotik. Yang ketiga, tidak mengambil antibiotik dalam tempoh yang ditetapkan. Okay, doktor suruh habiskan dalam masa 2 minggu, kita tak habis-habiskan antibiotik tu. Bila dah sihat, kita biar je antibiotik tu, kita tak makan bagi habis. Jadi dia juga boleh menyebabkan kerintangan antibiotik. Okay? Antibiotik, bakteria tu, mikroorganisma tu, dia akan membina rintangan terhadap antibiotik tersebut. Jadi bahayakah kerintangan antibiotik ni? Jadi dia bahaya. Kenapa bahaya? Kerana kerintangan antibiotik akan menyebabkan kita mudah terdedah kepada lebih banyak penyakit. Jadi kalau akan datang, kalau kita dapat lagi penyakit yang sama, doktor bagi lagi antibiotik yang sama, dia dah tak boleh nak merawat. Jadi dia kena bagi dos yang ataupun kepekatan yang lebih tinggi. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.